sejahtera semua. Okey, untuk kelas hari ini kita ada 3 misi ya. Jadi yang pertama ialah mengenali cara mewakilkan fungsi. Okey, yang kedua mengenali tata tanda fungsi dan yang ketiga mencari imej sesuatu fungsi. Baik. Untuk misi pertama dan kedua ni sebenarnya ini cuma adalah cara penulisan. Jangan kamu takut Ini cuma cara penulisan. Okey, supaya nanti kalau dalam latihan ujian kamu kenal fungsi tu. Sebab dia ada banyak cara dia untuk menulis fungsi. Okey? Okey. Untuk misi yang pertama, kita tengok sebenarnya ada 3 cara mewakilkan fungsi. Yang pertama ialah gambar rajah anak panah. Kedua, pasangan bertertib. Ketiga, graf kartes. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Iaitu gambar rajah anak panah. Okey, sebenarnya kamu dah tahu dah yang pengajaran minggu lepas dah saya tunjuk dah. Okey, untuk anak panah, let's say kita ada X, okey. Dan sini ialah Fx. Alright. So sekarang saya ingat tak kalau minggu lepas ini ialah domain. Sebelah kiri domain. Let's say saya letak 1. Lepas tu saya letak 2. Saya letak 3. Macam ni. Okey, seterusnya fx saya. Ini ialah kodomain. Sebelah kanan ialah kodomain. 1, 4, 9 let's say. Okey, lepas tu saya buat nak panah macam ni. Okey. Okey, ini nama dia ialah gambar rajah anak panah. Gambar rajah anak panah. Kadang-kadang orang tak buat bulat-bulat macam ni. Kadang-kadang orang buat garis X, Fx, garis juga. So sini ada berapa ni tadi? Ada 1, 2, 3. Okey, sini pula ialah 1, 4, 9. Ada 2 cara dia tulis gambar rajah anak panah. So next time kalau kamu tengok, kamu tidak kelirulah, tidak takut. Sebab dia adalah benda yang sama. Okey. Next, yang kedua. Gambar pasangan bertertib. Okey, kita guna fungsi yang sama. Okey, macam mana fungsi ditulis dalam pasangan bertertib. Okey, kalau pasangan bertertib dia seperti ni. Dia mesti ada buka kurungan. Okey, ini 1 dengan 1 kan. So, kurungan lagi 1,1. Tutup kurungan, koma, and then 2,4 tutup, then 3,9 dan tutup kurungan. Ingat ini mesti ada dan ini mesti ada dan mesti ada koma sini. Tak ada koma dia salah So ini nama dia ialah pasangan bertertib. Okey. Dan last one ialah graf kartes. Baik, ini ialah graf kartes. Graf kartes mesti ada paksi X yang bertindak sebagai domain. Okey, paksi X ialah domain. Dan tadi domain kita ialah X kan. Dan paksi Y ialah kodomain. Kodomain kita tadi kan Fx. Okey, ini ialah kodomain. Alright. So, kalau kamu tengok tadi sini X kamu ialah 1, 2, 3 dan sini ialah tadi 1, 4, 9. Betul? So 1 dengan 1. So kena letak titik sini. 2 bagi 4 titik sini dan 3 dengan 9 titik sini. So ini ialah perwakilan melalui graf kartes. Okey? So itu untuk misi pertama kita. So kamu dah kenal 3
gambar rajah anak panah, pasangan bertertib dan graf kartes. Itu ialah cara perwakilan fungsi. Seterusnya ialah misi yang kedua, iaitu tata tanda fungsi. Macam mana nak menulis fungsi? Okey. So, macam mana kamu nak tulis? Okey, sini tajuk dia tata tanda fungsi. Macam mana kamu tulis? Selalu kita guna yang contoh ni tadi kan. Kita ada X, kita ada fx. So macam mana saya nak tulis ni? Kalau kamu perasan X kamu, kalau dia 1, dia jadi 1 juga kan? Kalau 2, jadi 4. Kalau 3, jadi 9. Jadi kita boleh tulis macam mana fungsi kita ni? Untuk contoh tadi, kita boleh tulis dia macam ni. F X sama dengan X kuasa 2. Macam ni. Ini ialah cara yang pertama kamu boleh tulis. Ataupun kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, ada juga yang tulis macam ni. F, lepas tu titik bertindih X, dan lepas tu dia guna anak panah X square. Ini bermaksud fx memetakan kepada X kuasa 2. Sebab tu anak panah macam ni. Sama juga dengan yang atas ni. Fx memetakan kepada X kuasa 2. So, inilah cara kamu nak tulis fungsi. Alright? Satu lagi. Dia tak semestinya guna huruf F dengan huruf X tau untuk fungsi ni. Kadang-kadang dia boleh guna huruf lain. Terpulang kepada dia guna penyebut apa. Sebagai contoh, kalau saya ada domain, domain saya ialah saya guna huruf H. Dan saya punya kodomain, saya guna huruf T. So, dia adalah H dalam kurungan T. So, sini let's say saya guna 1, saya guna 2. Dan sini saya guna 1, saya guna 8. Kalau kamu boleh agak ni. 1 pergi 1, 2 pergi 8. Maksudnya apa ni? H kuasa 3 lah kan? So, silap saya tulis ni. Kejap. Ini bukannya HT. Terbalik. Ini ialah T dalam kurungan H. So, nama fungsi saya ini ialah T dalam kurungan H. Dan saya kena tulis H kuasa 3. Ataupun T noktah bertindih H anak panah H kuasa 3. Kenapa? Sebab tengok ni. Kalau H saya ialah 1, TH saya ialah 1. Kalau H saya ialah 2, TH saya ialah 8. Jadi 8 ialah sama dengan 2 kuasa 3. Macam tu saya bagi satu lagi contoh. Harap-harap kamu lagi faham dengan contoh ni. Let's say saya ada U ialah 12 dengan 14. Lepas tu GU ialah 2 dengan 4. Soalan ni selalu takkan macam ni lah. Ini just nak contoh je. So, apakah fungsi dia? Macam mana saya nak tulis fungsi dia? Saya boleh tulis G dalam kurungan U sama dengan U tolak 10. Kenapa saya guna U sini, tak guna X? Sebab sini dah nama dia ialah tadi tu sebab saya guna U kan sini, sebab itulah dia jadi U sini. Alright. So now saya boleh tulis satu lagi cara, iaitu U guna anak panah. U tolak 10. Benda yang sama je, cuma saya ubah anak panah jadi titik sama dengan tukar jadi anak panah. Kurungan tukar jadi noktah bertindih. Itu je. Sekarang kita pergi kepada misi yang ketiga, iaitu mencari imej diberi fungsi.
Sebelum ini kamu dah kenal di dalam kodomen ini, di dalam domain, ini ialah domain kan? Di dalam domain 1, 2, 3 ni ialah 1, 2, 3 ialah objek. Okey, 149 ialah image. Okey? Jadi kalau dia diberi macam ni, kamu terus boleh kenal lah kan mana image dia, iaitu 149. Tapi macam mana pula kalau soalan tu bagi kamu macam ni? Okey? Diberi fungsi ialah f x sama dengan x kuasa 2. Okey. Cari image bagi objek ialah 2. Let's say macam tu. Okey, diberi fungsi ialah fx sama dengan x kuasa 2, cari image bagi objek 2 ialah 2. So, macam mana saya nak cari? Senang je sebenarnya. Kamu cuma ganti masuk. Cara penulisan dia ialah f2 sama dengan buat kurungan supaya kamu tidak salah tekan kalkulator. 2 iaitu 4. Jadi, kita boleh cakap objek pula. Image untuk 2 ialah 4. Macam tu sahaja. Okey? Saya bagi lagi contoh. Contoh 2. Okey. Okey, contoh 2. Diberi fungsi f(x) memetakan kepada x kuasa 2, tolak 4x, tolak 8, cari image bagi 2. Lepas tu yang B ialah cari image bagi 3. Okay, kita buat A dulu. Kita buat A dulu. Okay, macam mana nak buat? Letak je F dalam kurungan 2 sama dengan dalam kurungan 2 tolak 4 tolak 8. Apa yang kamu buat ialah kamu gantikan X itu dengan 2. Itu sahaja. Itulah cara nak cari image. So, 2 kuasa 2 ialah 4. Tolak 4 darab 2 tolak 8 tolak 8. Okay. So, 4 tolak 16 sama dengan berapa tu? Negatif 12 ke? Alright. So, macam itu sahaja. So next kita cari yang 3 pula, image bagi 3. Inilah objek maksudnya. So B, F, letakkan 3 dalam ni. Mesti tulis macam ni. Lepas tu 3 kuasa 2 tolak 4 3, 8. And then here's 9 minus 12 minus 8. Okay. 9 tolak 20 sama dengan negatif 11. Alright, macam tu sahaja. Okay, so itu sahaja untuk kelas hari ini. Nanti saya bagi kamu latihan dalam grup. Okay, bye.